Kita bincangkan secara ilmiah bersama dengan Dr. Mazlin Muhammad Basri, pakar dermatologi. Terima kasih doktor. Sama-sama. Berkorban waktu untuk menyantuni tetamu kita ataupun penonton kita pada hari ini. Okey, sambil-sambil kita berbincang tentang salah tanggapan tentang Al-Han ini. Saya juga tidak sendirian kerana Faria juga akan bersama nanti untuk di sana rupanya. Sekejap di situ Faria. Selamat pagi Dr. Mazlin Muhammad Basri. Terima kasih bersama dengan kami. Saya jauh sikit, kita di Alam Maya sikit. Tetapi Faria dah standby dengan soalan ya? Sudah. Sebab kita tahu bahawa Al-Han ni kebanyakan, terutama ibu bapa, dia banyak kesimpulan sendiri. Kadang-kadang dia malas nak jumpa doktor, bawa anak pergi doktor, tengok anak makan udang, oh ni mungkin Al-Han kepada makanan laut dan terus pergi farmasi. Sebenarnya banyak yang perlu diketahui lebih lanjut, kerana jangan kita pula jadi doktor sebenarnya, kita perlu mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan Al-Han. Kita nak bersama dengan Dr. Mazlin, mungkin boleh kita mulakan Fletcher. Ya, baik. Kita mulakan pada peringkat awal lah, bayi kan. Bayi biasa kalau yang baru lahir itu ataupun pada bawah 2 tahun memang ada tumpuk-tumpuk merah kan. Kita ingat tu ruam ataupun Al-Han kepada debu ke, kucing ke dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, garis pemisah tu memang betul-betul kontras atau macam mana doktor, silakan. Sebenarnya Al-Han ni ialah satu definisi dia lah. Ia satu reaksi yang tidak normal ataupun over, dia exaggerated. Okay. Sesuatu tindak balas yang exaggerated kepada sesuatu bahan yang sepatutnya diterima oleh badan, tidak menyebabkan apa-apa masalah. Tapi dalam setengah individu, pendedahan kepada bahan yang Al-Han yang menyebabkan Al-Han ni menjadikan dia sama ada menimbulkan kegatalan, ruam, gatal di mata, bersin dan kadang-kadang dapat menjadi sesak nafas pun ada sekiranya teruk ya. Tapi masalah sekarang ni ialah betul yang puan katakan ya, ramai orang membuat diagnosis sendiri dan menyalahkan Al-Han walaupun sesuatu keadaan tu bukan disebabkan oleh Al-Han. Seperti eczema. Ya, eczema sekiranya eczema pada bayi ya, sememangnya dia akan muncul di bahagian pipi. Ya, dia akan menjadi ruam merah dan di bahagian pipi, kadang-kadang sekiranya dia teruk, kadang keluar air ya, berair. Sangat gatal dan ia kerap muncul semasa dalam 6 bulan pertama. Ya, selepas bayi itu lahir. Jadi ini adalah satu tempoh yang kritikal di mana kebanyakan ibu, terutama ibu yang bekerja ya, selepas bersalin dia akan menyusukan anak dia. Dan apabila dia sudah nak masuk bekerja ya, sudah 2 atau 3 bulan selepas bersalin, kebanyakan ibu akan mula menukar ya kepada susu formula. Sekiranya pada waktu itu bayi itu mula mendapat simptom eczema, jadi benda yang pertama yang akan disalahkan ialah susu. Mungkin tumpah susu ke? Ya, mungkin susu itu meleleh ke ya. Sedangkan puncanya bukan susu. Eczema sememangnya dia akan muncul semasa bayi itu antara umur 1 bulan hingga ke 6 bulan. Jadi masalahnya bila dia muncul pada waktu itu, ramai ibu bapa akan membelanjakan wang yang banyak ya, menukar susu daripada satu susu kepada formula yang lebih mahal, yang lebih sukar nak dicari. Dan ini akan sekiranya bayi itu betul-betul mempunyai Al-Han kepada susu lembu, tidak mengapa ya, tapi kadang-kadang ianya hanya eczema sahaja. Kalau adakah kita tak dengan Al-Han kepada persekitaran? Debu ke ataupun bulu kucing ke, permaidani ke? Tetapi sebenarnya Al-Han ini senang untuk kita kenali. Ya. Dan ia berdasarkan pemerhatian kita. Sekiranya bayi itu diberi katalah berdekatan dengan kucing lah. Ya, bayi biasa kita tak adalah nak dekatkan dengan haiwan sangat ya, tetapi orang yang ada Al-Han kepada kucing, dia bukan haiwan tu yang dia Allah. Dia sebenarnya Allah kepada protein yang ada di dalam air liur kucing itu. Ya, air liur dia selalu jilat ya bulu dia. Ya, dan air liur ada bahan dalam air liur dia. Protein di dalam air liur kucing itu yang melekat pada bulu kan? Yang menyebabkan kita Allah. Jadi seseorang yang ada Al-Han kucing, bulu kucing sebenarnya, dander, kita panggil cat dander, dia hanya mendapat simptom apabila dia berdekatan dengan kucing. Apabila dia dah berjauhan dengan kucing itu, hilang.
Baik. Doktor, saya nak tanya. Tadi doktor ada cakap berkenaan dengan alahan susu kan? Ya. Okey. Saya melihat bagaimana kalau anak tu dia membesar, dia nanti kan dia akan ada satu masa susu tu dah tak boleh terima. Dia akan cik berit dan sebagainya. Adakah itu merupakan alahan susu? Itu lain. Bagaimana? Kalau cirit berit itu kita kena bezakan dengan lactose intolerance. Lactose intolerance dia bukan alahan. Dia adalah kekurangan satu enzim untuk menghadamkan laktos di dalam usus. Ketidakmampuan badan untuk memproses. Untuk memproses laktos di usus. Yang ini kadang-kadang berlaku ya pada kanak-kanak terutamanya apabila dia tidak sihat. Okey. Ya, tapi biasanya sementara. Katalah dia ada demam, cirit berit dan dia akan kadang-kadang ada satu tempoh dia akan ada lactose intolerance sebentar. Dan kemudian dia boleh terima balik. Tapi setengah orang memang dia ada lactose intolerance dan susu akan menyebabkan dia cirit berit. Bukan alergi itu. Doktor, berdasarkan pengalaman yang panjang dalam dunia perubatan ini, apa top 3 mitos ataupun salah tanggapan yang doktor ingin ceritakan kepada penonton? Sebab dah mungkin menjadi budaya dan pemahaman. Okey. Ya. Satu yang saya nak tegaskan di sini, eczema dan alahan ini adalah dua benda yang berbeza. Jangan salahkan ibu yang menyusu itu, ya, sama ada dia salah makan dan sebagainya sekiranya anak anda mempunyai eczema. Saya kadang-kadang saya kasihan ya kepada ibu-ibu yang menyusu ya. Kalau anak tu ada eczema, semua orang akan salahkan dia. Dia makan salah, dia makan benda-benda yang dia tak sepatutnya, tak pandai jaga ya. Bukan itu ya. Eczema dia timbul pada waktu biasanya itu saya kata 6 bulan pertama. Memang ada transisi dia nantilah. Ya. Okey. Yang kedua, doktor? Yang kedua mitos yang kerap saya jumpa ialah susu yang meleleh itu menyebabkan ruam. Ruam itu ialah sebahagian daripada atopic eczema pada bayi. Sememangnya begitu peringkat permulaan. Apabila kanak-kanak itu sudah semakin besar, ruam itu akan berubah. Dia tidak lagi ada di pipi. Dia akan ada di pelipat-pelipat ya, di tengkuk, di pelipat lengan dan di belakang lutut. Itu adalah cara dia bukan sebab cuaca panas ya. Cuaca panas bukanlah menyebab. Cuaca panas akan menerukkan eczema ini. Dia akan menjadikan gatal tu macam katalis. Ya, sebagai katalis, sebagai faktor yang menerukkan. Dia bukan yang menimbulkan atau punca lah. Ya. Satu lagi last kali ya yang tadi Encik ada beritahu bertanya tentang rambut gugur tu. Okey, bila kanak mula meniup. Okey. Ya, mula air liur banyak. Ya, air liur banyak ya. Biasanya dia akan mula buat begitu dalam usia semasa bayi tu umur dalam 3 bulan hingga ke 6 bulan ya dia mula. Rambut ibu pun gugur. Sebenarnya bukan sebab bayi itu meniup macam tu ya. Dia ada satu keadaan kita panggil telogen effluvium. Bermakna apabila semasa proses ataupun selepas proses melahirkan itu rambut kita akan berhenti, semua proses penumbuhan dia berhenti. Dan 2 atau 3 bulan ke atas rambut itu akan gugur dengan sendirinya. Okey. Doktor? Ya. Doktor pernah dengar tak kepercayaan orang Melayu berkenaan dengan gegata? Ya. Yang mengatakan bahawa itu kalau kita kena gegata kan, yang alahan kulit yang besar-besar tu, macam kena gigit nyamuk tu, itu dikatakan dengan ludah jin kan, kena ludah jin dan sebagainya. Bagaimana, adakah doktor sendiri banyak kalau pesakit datang tu ada yang mengatakan sebegitu? Ya. Gegata ni dalam terminologi perubatannya dipanggil urticaria. 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 Memang betul yang puan katakan ya. Dia ada yang mengatakan sebab di ludah jin dan di ludah hantu dan sebagainya. Ini ialah kerana penyakit ini memang dia akan timbul pada waktu malam. Okey. Ya, setengah orang kata selepas maghrib ke atas dia. Memang itulah sebenarnya salah satu cara kalau sebagai doktor untuk kami mengenali sama ada yang ini ialah urticaria atau tidak. Now, urticaria dia sebenarnya banyak punca dia boleh timbul. Bukan hanya alahan. Jangkitan ya, infection sama ada virus atau bakteria pun boleh menimbulkan dia. Dan ini kita biasa lihat terjadi pada kanak-kanak. Kanak-kanak kalau tiba-tiba dia naik banyak gelegata tu, kadang-kadang dia masa itu dia ada sesema atau demam dan sebagainya. Dan kebiasaannya dalam seminggu 2 dia akan hilang dengan sendiri dia.
Itu dia. Ya. Kalau ikutkan kita banyak lagi persoalan tapi kena ada part 2 nanti ya doktor. Sebab masa yang agak terhad. Ya Faria, banyak Baik. isu kan kita nak bincang tentang Al-Had. Itulah banyak sekali saya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mazli Muhammad Basri Sama-sama. di atas perbincangan. Betul lah kena ada episod kedua lah, Patri. Ya, insyaAllah. Okey. Okey, dan itu tadi pakar dermatologi Dr. Mazlin Muhammad Basri. Kita bincang tentang salah tangkapan tentang Al-Han. Banyak rupanya spektrum yang kita salah sangka sebelum ini. Itu belum masuk lagi tentang bab-bab yang lain orang dewasa. Tapi tak apa, kita akan bincang nanti di masa yang akan datang.